Baik para pelajar semua, topik 3.8 ini topik yang baru, konsep yang baru yang para pelajar semua akan belajarlah pada kali ini. Tak pernah belajar masa SPM, tak pernah juga belajar masa PDT dulu, sem lepas, sem 1, sem 2. Topik ini kita panggil sebagai potential. Okay, salah je potentiometer. Gitu cara eja dia. Okay, apa dia potentiometer? Kalau dalam kehidupan seharian kita, awak tengok dekat bilik awak ada kipas. Kipas tu nak ubah dia punya kelajuan, kita pusing dekat dinding tu. Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Yang kita pusing tu variable resistor yang juga kita panggil sebagai potentiometer. Potentiometer ini, potential voltage, meter lah kan. Maksudnya kita boleh ubah voltage dengan alat ini. Itu dalam kehidupan seharian kita. Macam mana kita ubah voltage? Biasanya kita ubah resistance dengan menggunakan konsep apa? Potential divider. Okay, so itu potentiometer. Kalau pergi hotel, kadang-kadang hotel yang canggih-canggih sikit, lampu bilik tu kita boleh malapkan. Lampu bilik yang kita boleh malapkan, itu pun kita panggil sebagai potentiometer juga. Benda yang kat dinding yang boleh memalapkan lampu tu. Okay. Tapi, dalam kita punya syllabus ni, kita nak discuss bagaimana potentiometer ini, potentiometer circuit, boleh kita gunakan untuk mengukur unknown voltage ataupun unknown EMF. So, apa yang potentiometer ni boleh buat? Potentiometer can be used to measure unknown voltage ataupun EMF. Okay, yang kedua kita boleh measure internal resistance of a battery. Gunakan potentiometer circuit. Yang ketiga kita boleh compare. Okay. Dan kalau kita boleh measure unknown voltage, kita boleh compare. Kita kata compare the EMF of two cell. Dua bateri. Okay, so tiga benda ni. Dan dalam example ni antaranya kita akan cuba kira unknown EMF dan juga kira internal resistance. Tengok macam mana boleh kita gunakan circuit ini untuk kita buat benda tu. Okay, yang pertama sekali, kita nak faham macam mana dia berfungsi. Ataupun kita panggil sebagai working principle. Macam mana boleh kita gunakan benda ni? Ataupun potentiometer. Salah je prinsipal lagi. Okay. Working principle. Bagaimana cara bagaimana potentiometer ni berfungsi ataupun apa konsep yang kita gunakan dalam potentiometer ni yang membolehkan kita ukur unknown voltage, internal resistance dan juga compare the EMF of two cells. Okay, macam mana? Yang pertama sekali kita tahu dulu apa yang ada pada circuit potentiometer. Dalam circuit potentiometer ni yang pertama sekali kita ada driver cell. Okay, driver cell yang mana? Yang atas lah. Ini driver cell. Okay, so biasanya kita tahulah nilai voltage ataupun EMF driver cell ni, EMF 1. Kita tahu. Itu non-value. Yang kedua kita ada long homogeneous wire. Yang warna merah tu. Apa maksud homogeneous wire? Maksudnya wire tu seragam dari hujung ke hujung. Sama saja bentuk dia.
Daripada point A sampailah point B, wire tu seragam. Dia tak ada kemik-kemik ke, bengkok-bengkok ke, tak ada. So, wire tu kena seragam, lurus, cantik saja. Sebab apa? Sebab kita nak gunakan konsep resistance of a wire. Jadi, resistance of a wire sepanjang A dengan B, ataupun resistivity of the wire sepanjang A dengan B tu, resistance of a wire sepanjang A dengan B tu kenalah untuk dia jadi seragam ataupun jadi proportional panjang dia kena ada cross-sectional area yang sama. Jadi kalau ada part-part wire itu yang ada cross-sectional area yang berbeza dengan part yang lain, maka resistance dia akan berbeza pada part yang tu. Jadi kita nak dia sama, long homogeneous wire. Dan itu yang sebelah atas lah. Yang sebelah bawah, biasanya kita ada satu unknown EMF ataupun saya nak label sini EMF 2 je. Senang. Okay. EMF 2 ni ada circuit sebelah bawah. Saya nak namakan dua titik ni sebagai titik P dengan Q lah. Pasal apa saya nak labelkan dia dengan P dengan Q? Sebab di antara P dengan Q ni boleh ada bateri, boleh ada internal resistance. Kalau ada internal resistance, kita kena lukiskan simbol resistance di antara P dan Q tu. Sebentar ya. Baik. Saya minta maaf ada gangguan sikit. Yang seterusnya, so EMF 2 tu unknown EMF. Okay. Dan kita ada galvanometer yang kita sambungkan di antara G tu galvanometer lah. Okay. Saya warnakan dengan warna kuning ni. Okay, yang kita sambungkan antara A, P dan Q, kita sambung dengan G. Dan yang arrow tu merujuk kepada joki. J. J tu kita panggil joki. Point J itu kita boleh ubah kedudukan dia pada wire AB. Idea dia adalah kita nak balancekan potentiometer circuit. Apa maksud balancekan potentiometer circuit? Okey, sebab kita sebut balancekan potentiometer circuit. Ini dia punya working principle ya. Potentiometer tu kita kata balance. The potentiometer is balanced when jockey is at a position on wire AB where galvanometer reading is equals to 0. Okay. Galvanometer reading is equals to 0. Sama lah maksudnya dengan balance. Sama maksud dengan balance. Okay. Galvanometer ni dia ukur current. Dia ukur current. Bila galvanometer is balance, maksudnya no current flow pada circuit yang bawah. Sama juga maksudnya dengan no current flow through galvanometer. Kat bawah tu tak ada. Apa dia? Current tak ada mengalir kat mana? A, P, Q, J. Tak ada current mengalir pada circuit A, P, Q, J. Saya dah sebut berkali-kali sebelum ni. Apa yang menyebabkan current mengalir? Saya bagi analogi air dan juga pump. Air cuma mengalir bila ada pump. Bila ada the difference in pressure dalam pipe. Current mengalir apabila adanya potential difference. Jadi current mengalir dalam A, P, Q dan J kalau ada potential difference di antara dua titik. A dengan J, P dengan Q. When there is no current flow,
through the galvanometer, kita kata there is no potential difference. The potential difference is zero between AJ dan juga PQ. Bila potential difference is zero, tidak ada perbezaan voltage. Tak ada perbezaan voltage. Maksudnya, voltage P sama voltage pada titik PQ samalah dengan voltage pada titik AJ. So idea dia dekat sini adalah kita ubah kedudukan joki sehinggalah voltage AJ sama dengan voltage P dan juga Q. Itu konsep dia. Itu adalah working principle dia. Soalan kadang-kadang dia tanya, what does it mean? Apabila kita kata potentiometer is balanced. Kita pun jawab, the potentiometer is balanced because voltage PQ sama dengan voltage AJ. That is the working principle. Jadi, kalau kita dapat VAJ, kalau kita dapat kira VAJ, sudah pastilah kita boleh dapat kira EMF 2. Dalam circuit gambar yang saya tunjukkan ini, circuit yang simple, VPQ adalah EMF 2. Okay, potential difference di antara titik P dan Q adalah EMF 2. Boleh kita cari. Apa pula konsep yang kita gunakan? Macam mana kita nak cari VAJ? Kan kita guna long homogeneous wire. Bila kita guna long homogeneous wire, voltage itu directly proportional dengan resistance. Ya, betul. Tapi resistance itu sebenarnya juga directly proportional dengan length. Maka di sini kita boleh conclude bahawa voltage is directly proportional to length. Jadi sebab itulah bila menyelesaikan masalah berkaitan dengan potentiometer, kita dalam kepala kita, kita nak tengok voltage apa yang berkait dengan length apa. Itu yang kita nak tengok. Voltage apa, length apa. Kita nak tengok pasangan je. Sebab kita akan gunakan konsep ratio untuk cari unknown voltage dalam equation kita. So, saya bagi contohlah dalam circuit yang simple ni. Okay. Ingat, voltage apa, length apa. Dalam kes ini, EMF 1, dia bersambung dengan titik AB. Jadi kalau kita menulis equationnya, kita tulis EMF 1 sama dengan, sebab kita nak cari ratio LAB. EMF 2 bercantum dengan titik AJ. Maka equation dia saya tulis EMF 2 LAJ. Saya tidak akan cuba attempt untuk derive equation ini secara matematik. Sekadar saya nak tunjukkan bahawa kita gunakan konsep ratio untuk cari EMF dia apa, LAB apa, bahagi dengan EMF 2, LAJ apa. Ini boleh ditulis tunggang terbalik. EMF 2 over EMF 1 is equals to LAJ over LAB. Sebab dia ratio. Yang penting, pasangannya ini, pasangannya dalam equation tu adalah pasangan yang betul. Baik. Ada soalan? Sehat tak ni ya? Kelas saya ada yang tak sihat ke?
Yang tak sihat nanti bila kita dah mula face to face, bagi tahu saya. Ada soalan tak? Tak ada saja. Okay. Andai semua. Bila result keluar, mudah-mudahan result awak tinggi. Baik. Kita tengok example yang paling simple, yang paling senang, yang paling basic dalam konsep potentiometer. Dalam kes ini, bateri tak ada internal resistance. Tidak pula kita tambah apa-apa resistor dalam circuit ni. Jadi kalau kita tak tambah resistor dalam circuit ni, ada bunyi. Bila tak siapa-siapa buka balik dan tutup balik mikrofonnya. Saya seorang je dengar bunyi itu ke atau semua dengar? Minta tolong buka dan tutup balik mikrofon awak. Okey, terima kasih. Baik. Jadi macam mana kita nak buat soalan ni? Okey. Saya dah kata dah, basically kita nak cari voltage dengan length punya ratio. Okey, mari kita tengok soalan ni. Given that length AB is 1 meter. Length AB 1 meter. Tulis. LAB is 1 meter. I'm going to write in centimeter. Sebab yang ni 70 cm. Kalau awak nak tukar 70 cm ni jadi meter pun boleh. Tak ada masalah. Mana-mana ikut kesesuaian awak. Okay. When the jockey is tapped at 70 cm from point A. Maksudnya LAC 70 cm. Dia cakap macam tu. The galvanometer reads 0. Bila galvanometer reads 0, maksudnya konsepnya, working principle-nya, VAC sama dengan EMFX. Ingat? Itu. Ini berlaku apabila galvanometer reading is 0. Determine the value of EMFX. Kat sinilah kita nak apply rumus. Kalau rumus yang dalam syllabus bagi EMF1 over EMF2 sama dengan L1 bagi L2. Tapi kita tengok sini gambar rajah kita. Okey, yang ni dia tak bagi simbol kan? Saya bagi V lah. Okey. V 2 volt ini bersambung dengan wire A dan juga B. Jadi V sama dengan dia punya equation dia. LAB. EMF X bersambung dengan titik AC. Jadi EMF X LAC. Masukkan saja nilai V 2 volt bahagi EMF X sama dengan 100 divided by 70. Bunyi balik. Jadi EMF X sama dengan 1.4 volt. Okey. So cara saya ajar benda ni pertama sekali berbeza sikit dengan cara yang nota kuliah ajar. Saya tak akan kira current dalam circuit. Saya tak akan buat tu. Nanti bila example dah makin susah nanti ada dalam nota kuliah dia kira current dalam circuit. Saya tak akan kira current. Saya akan gunakan konsep potential divider. Saya juga tak tablekan nilai LAB, VAB apa semua. Yang penting kita dapat tahu V apa, L apa. Itu saja saya punya konsep. Jadi awak dengar betul-betul. Mungkin salin juga sebab dia lain sikit. Tapi mana-mana cara pun betul. Oops. Baik. Kita tengok pula soalan nombor 2 ni. Soalan nombor 2 ni circuit dapat simple. Tapi dia ada macam-macam isu. Isu dia apa yang pertama? Dia kata AB is a uniform wire.
uniform wire ni sama lah maksud dengan homogeneous wire. Long homogeneous wire. Kadang-kadang dia kata wire AB is a long homogeneous wire. Uniform wire pun sama maksud. 1 meter. Biasanya 1 meter je. Dia tak panjang lebih daripada 1 meter sebab ratio dia lain. Walaupun boleh. Tapi apa guna? Potentiometer yang dalam makmal itu kita sambungkan wire itu di atas pembaris 1 meter. Okay. So a uniform wire of length 1 meter and resistance 10 ohm. Dia bagi resistance wire. Okay, tulis dulu info dia. LAB 1 meter. Resistance AB 10 ohm. Tulis dulu. Ada gunanya resistance AB tu. So when the jockey is tapped at C, the galvanometer reaches 0. Okay, LAC 58.6 cm. 58.6 cm. LAC sama dengan 58.6 cm. So bawah ni tak ada resistor. Yang ada resistor lagi dekat sini dalam circuit kita ni ada 2. Yang pertama sekali internal resistance. Bila dia tulis macam ni, patutnya disebutlah dalam ayat soalan bahawa the battery of 4 volt driver cell ada internal resistance. Tapi dia tak sebut, dia bagi dalam gambar. Sebab ni soalan nota kuliah. Kalau exam dia cakap ayat tu elok-elok. So kalau dia tulis macam ni, maksudnya kita kena ambil kira. Ada internal resistance R. 0.5 ohm. Dan tak ada pasal dia gabungkan lagi dengan satu external resistor yang saya akan label dengan R besar. Okay. So R besar ada nilai 3 ohm. Baik. Macam mana kita nak cari EMF? Jangan pening, jangan khawatir. Jangan pening, jangan khawatir. Ini kita label dulu gambar ni. Lukis balik gambar ni, tapi lukis sekali dengan internal resistance R dengan external resistance R. Lukis sekali. Ini ada wire titik A, B. Ini point C. Label dulu. Okay, ini boleh label V. V 4 volt. Okay, V 4 volt. Dan bawah tu adalah EMF. Baik. When galvanometer reading is 0. Apa maksud galvanometer reading is 0? Maksudnya VAC sama dengan EMF. Itu maksudnya. Ini konsep. Ini working principle kita. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Nak masuk dalam EMF 1 over EMF 2 sama dengan L1 over L2. Kita kena cari terlebih dahulu voltage dan juga length. Okey. So, rumus kita sama dengan ada bagi. Length ada 2 length sajalah. Length AB, length AC. Dua-dua benda tu dah ada. Length AC ni dia bersambung dengan voltage bawah ni secara direct ni. Tak ada resistor, tak ada apa. Jadi length AC tu pasangan dia dengan EMF. Isunya length AB ni, apa dia voltage AB? Voltage AB ni kita tak boleh cakap sama dengan 4 volt. Kita tak boleh kata voltage AB sama dengan V 4 volt. Tu kena perhatikan. VAB is not equals to 4 volt. Mengapa VAB is not equals to 4 volt? 4 volt? Because adanya internal resistance, adanya resistance besar ni R. Habis, apa dia voltage yang berkait dengan length AB? Nak masuk dalam equation ni. Cukup sekadar terlebih dahulu kita tulis VAB.
Cukup, kita tulis dulu VAB. Maksudnya betul lah kan? Voltage AB sama, compare length dia dengan LAB. EMF, compare length dia dengan LAC. Okay. So, sekarang, kita nak cari EMF. LAB kita ada, LAC kita ada. Alangkah baiknya kalau kita ada VAB. Dekat sinilah yang saya berbeza sikit dengan nota kuliah. Bagaimana kita nak cari VAB? Dengar baik-baik. Yang tadi, dia dah bagi RAB sama dengan 10 ohm. Dia dah bagi RAB sama dengan 10 ohm. RAB sama dengan 10 ohm. Perhatikan seket yang sebelah atas ni. Buanglah seket yang warna kuning tu, tak ada. Yang bawah tu tak ada. Perhatikan seket yang sebelah atas ni. Internal resistance R, external resistor R besar dan juga RAB. Itu bersambung secara series. Bila galvanometer reading is 0, dah tak ada arus mengalir dekat bawah. So, dia dah tak kacau seket yang atas. Yang atas tu maksudnya RAB, R dan juga R besar, dia bersambung secara series. Bila dia bersambung secara series, saya tuliskan dekat sini, internal resistance R, external resistor R dan juga RAB, dia series. So, kita gunakan terus saja konsep potential divider to calculate VAB. Dah, tiga-tiga ini saja sudah series. Maka boleh kita gunakan konsep potential divider. VAB is equals to, yang kita belajar dalam kelas depan ni, RAB bahagi R equivalent. R equivalent ni apa? R plus RAB. Darab dengan total voltage. Total voltage mana? Yang ni lah. Sebab R internal resistor, external resistor dan juga RAB itu bersambung secara series dengan bateri V. Itu saja. Terus kira VAB sama dengan 10 bahagi 0.5 tambah 3 tambah 10. Darab dengan 4 volt. Dapat VAB sama dengan apa? Saya tak buat lagi soalan ni, jadi saya kena kira on the spot. Awak semak. Saya akan dapat VAB sama dengan 2.962. Okay. 2.963. 2.963 volt. Saya ambil lebih daripada 2 tiap puluhan. Sebab saya nak tak nak ada round of error. So, saya pakai konsep potential divider. Dah dapat VAB. Sumbat masuklah dalam equation kita tadi. Apa equation yang kita tulis tadi? VAB sama dengan VAB over, okay. VAB over EMF is equal to LAB over LAC. So sumbat masuk 2.963. Saya sebut 2 tadi ya. 2.963 bahagi EMF sama dengan LAB 100, LAC 58.6 cm. So, dapat nilai EMF. So, dapat jawapan EMF sama dengan berapa nak jawab? Ada yang buka mic ni. 1.736. Oh, 1.736. Betul, Faiz.
Lama tak jumpa, tak dengar suara Faiz. Sudah kembali. Serindu saya. Rindu. Okay, thank you. 1.736 boleh lah. Ada orang menjawab. Alhamdulillah ada yang menjawab waktu saya mengajar. 1.73 tambah. Okay, itu saya harap konsep ni awak tak fikir kelam kabut sangat sebenarnya. Jangan fikir kelam kabut sangat. Kalau awak fikir kelam kabut, question 3 lagi musnah awak. Question 3 ni lagi kelam kabut. Kalau awak fikir kelam kabut sangat. Okay, kita tengok soalan 3. Ada soalan tak setakat ni? Saya silap ke, tak puas hati ke apa ke? Baik. Okey, saya tak ada masalah. Okey, tak apa. Kejap lagi nanti ada masalah tanya lah tanya ni. Baik, kita tengok soalan 3 ni. Oh, soalan 3 ni dia tambah-tambah pula dia punya resistor dan sebagainya. Mari kita tengok soalan dia kata apa? AB is a uniform wire of length 1 meter. Okey, tak ada masalah lain tu. LAB 1 meter. Saya suka pakai cm. Awak pakai meter pun tak salah. Awak pakai meter pun tak salah. And resistance 10 ohm. Tulis terus. RAB 10 ohm. Resistor 1 5 ohm. Resistor 1 tu yang kat bawah tu. Resistor 2 yang belah atas sebelah EMF 1 tu. 15 ohm. Okey. Ini soalan dalam nota kuliah. Ampunkan dia. Ini kalau eloknya simbolnya EMF. Mana ada simbol E kan? EMF 1. Okey. So EMF is an accumulator of EMF 2 volt. Allah, memang dia labelkan E. Oh, memang dia labelkan E. Saya yang malu. Okey. Okey, dia labelkan E. Okey. Jadi simbol bateri E. Oh, ni first time saya jumpa simbol bateri E. Is an accumulator of EMF 2 volt. So dia beritahulah bateri kat atas ni 2 volt. Saya nak namakan dia EMF sama dengan 2 volt. And negligible internal resistance. Bateri ni tak ada internal resistance. Okey lah, tak payah tambah, tak payah lukis apa-apa tambahan kat situ. EMF 2 volt. When both switches S1 and S2 are open, the galvanometer is balanced at length AJ 61.5 cm. Dia cakap yang tu. Tapi dia ada satu lagi case. Dia kata, when both switches S1 and S2 are closed. So dia ada dua case. Satu masa S1, S2 terbuka. Satu masa S1, S2 tertutup. Masa S1, S2 tertutup, length AJ prime, saya nak labelkan dengan simbol yang lain, sama dengan 10 cm ya. So calculate the EMF of cell E1. Okay, so basically carilah EMF 1. Okay, macam mana nak cari EMF 1? Kita nak bincang dulu sikit ayat dia. Ayat dia kata LAJ ini 61.5 cm apabila kedua-dua switch open S1 dengan S2. Bila open maksudnya dia dalam keadaan inilah. Dalam keadaan yang saya lukiskan ni, dia terbuka. Bila dia terbuka, maka tak ada arus yang mengalir pada switch itu. Bila tak ada arus yang mengalir pada switch itu, maka saya boleh padam switch tu. Kita boleh padam switch tu. Padam saja dah, tak ada arus mengalir. So seolah-olah tak ada apa-apa circuit tu. Okey. Bawah tu tak ada arus mengalir. Switch ni terbuka, tak ada arus mengalir kat loop yang bawah ni, potong terus.
Ini yang jadi pada kita punya circuit. Ketika ini, ketika berlaku ini, A, J itu sama dengan 61.5. LAJ ini sama dengan 61.5. Itu yang berlaku. Jadi awak kena lukis balik gambar. Lukis balik gambar. Okey, so atas ni R1 lah. Atas ni R1. Bawah tu R2. Yang ini yang merah ni apa hal pula? Yang merah tu internal resistance. Bateri EMF 1. Yang atas ni EMF 2 volt. So bateri EMF 1 ni yang kita nak cari. Pasal apa saya dalam gambar tak ada tulis pun internal resistance, tapi saya dah baca soalan B. Dia kata internal resistance of EMF 1. Okey, tak apalah, dia ada internal resistance, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah. Saya nak labelkan titik ni sebagai point PQ lah. Pasal apa? Ni seolah-olah bateri ni. Internal resistance R tu ada dalam bateri tu. Dia bukannya external resistance. So point PQ tu adalah terminal potential. Terminal potential. Okey, tak apa. Tak ada masalah. So sekarang ni, bila galvanometer reading is balanced, galvanometer reading is 0, apa yang berlaku di sini adalah VAJ itu samalah dengan VPQ. Disebabkan tak ada arus yang mengalir pada APQJ, maka nilai VAJ itu sama ialah dengan EMF1. Okey. Tak ada arus mengalir dalam resistance, maka resistance tu takkan bagi efek pada kita punya circuit. Okey. Bila tak ada arus yang mengalir pada resistor, resistor itu takkan bagi efek pada kita punya circuit. So bila galvanometer reading is 0 dalam kes ini, internal resistance takkan bagi efek pada kita punya circuit. So dekat sini VAJ sama dengan VPQ ataupun sama dengan EMF1. Itu satu hal. Boleh tak kita nak cari EMF1? Boleh. Dengan syarat kita buat ratio tadi. Ini panjang wire AB. Kan? So kalau kita tengok kat sini, macam mana rumus dia? Buat ratio. L ada dua saja. LAB, LAJ. LAJ kita compare, dia bersambung terus dengan EMF1. Okay, dia bersambung terus dengan EMF1. So, bawah ni LAJ, pasangan dia EMF1. LAB? LAB, kita tak boleh kata voltage AB sama dengan EMF 2 volt. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ada external resistor R. Itu bagi impak pada kita punya circuit. Jadi, untuk equation ni, kita tulis dulu VAB. VAB, length dia LAB. EMF1, length dia LAJ. Macam biasa balik. LAB kita ada, LAJ kita ada. EMF1 yang kita nak cari. Alangkah baiknya kalau kita ada VAB. Tengok balik circuit ni. Kalau galvanometer reading is 0, maka circuit yang bawah ni, APQJ, dia dah tak bagi efek lah pada circuit yang atas. So seolah-olah sekarang ini, resistor R1 itu disambungkan secara series dengan wire AB yang ada resistance AB. Okay. So R1, so macam mana nak cari VAB? Kita kata apa? R1 and RAB disambungkan secara series dengan bateri EMF 2 volt. Okey. So macam mana nak cari? Kita gunakan konsep potential divider. VAB sama dengan RAB over R1 plus RAB. Itu R equivalent darab dengan EMF. RAB dia bagilah sama dengan 10 ohm. R1 tadi dia bagi sama dengan tu R1 ke? Saya salah label.
5 ohm. R1 5 ohm. Tapi dalam gambar atas tu R2 kan? Bukan R1. Saya silap Ini R2. Saya salah label. R2 5 ohm. So, sebenarnya R2 dengan RAB yang series. Okey, saya minta maaf, saya salah kat itu. R2 15 ohm. Resistor yang atas tu bukan R1. Resistor yang atas tu R2. So 15 ohm. 15 tambah apa dah? RAB 10. Darab dengan EMF yang dia dah bagi tadi sama dengan 2 volt. Dapat VAB. Nah, 0. 10 bagi 25. 0.8. Tepat 0.8 volt. Selesai dah, dapat VAB. Sumbatlah masuk dalam equation kita tadi. Okey. VAB LAB EMF LAC. Sumbat masuk saja. Okey. So 0.8 over EMF 1. Saya tersilap lagi. EMF 1 is equals to LAB 100 cm bahagi LAC 61.5. Berapa dah EMF 1? 0.49. Tok kira sendiri bagus 0.49 volt. 0.492 0.492 volt. Ambil 3 titik belahan pun boleh, 2 titik belahan pun boleh. 0.49 pun betul. Okey, nampak tak? Tak adalah susah mana pun. Tak adalah susah mana pun. Pakai konsep potential meter dan juga potential divider. So dalam solution yang dalam nota awak ada jawapan ke? Bagi jawapan mana dalam nota awak? Ada Zul. Ada kan? Kalau ada, kalau tengok solution dia lain dengan solution saya. Dia kira current. Saya tak kira current. Baik. So soalan yang kedua dia kata, calculate the internal resistance of EMF 1. Okay, nak kira internal resistance. Bila tak ada arus mengalir pada point PQ, internal resistance R dia tak bagi efek. Pasal apa? Kita punya rumus apa? V is equal to EMF minus IR. Kalau tak ada arus mengalir, internal resistance tak ada. Voltage sama dengan EMF lah. Okay. When current is equal to 0, VPQ sama je dengan EMF. Internal resistance tak bagi efek. Jadi, bila kita nak kira internal resistance pada EMF 1 tu, kena ada arus yang mengalir pada point PQ. Kena ada arus yang mengalir pada point PQ. Di sinilah kita nak gunakan konsep yang ni. Switch close. Apa berlaku kalau switch close? Gambar rajah yang tadi. Okay, ini gambar rajah yang tadi. Switch close. Switch tu tertutup lah. Kita tengok switch tu tutup. Macam tu switch tu tutup. Okay, kita tutup switch tu. Sambung kan dia. Okay, kalau bersambung dia ada perubahan dalam circuit kita. Apa yang berlaku? Yang pertama sekali, current tak akan mengalir dah pada resistance R2. Mengapa current dah tak mengalir lagi pada resistance R2? Pasal kita dah short circuit resistor R2. So ini EMF, ini EMF 1,
Ini internal resistance, ini R1. Bila current dah tak mengalir dalam resistor R2, maka R2 dah tak bagi efek pada kita punya circuit. Kita boleh padamkan. Tak ada dah efek. Tak ada dah lah. So, kita boleh simplify circuit kita ni. R2 dah hilang. Pasal kita dah short circuit. R2 dah tak bagi impact pada kita punya circuit. Isu dia sekarang, bawah ni ada circuit dia complete yang belah bawah ni. Okey. Saya labelkan balik. Ini A, ini B, ini C, ini point P, ini point Q. Bawah tu maksudnya yang kat sini. Kat sini ni ada arus mengalir. Siapa circuit bawah complete. Tapi galvanometer reading 0. Yang dimaksudkan dengan galvanometer reading 0 tu maksudnya tak ada current mengalir pada AP, tak ada current mengalir. QC tak ada current mengalir. Okey, itu kena faham Point AP current tak mengalir, point QC current tak mengalir. Maksudnya daripada atas ke bawah tak mengalir. Tapi dalam circuit yang bawah ni, yang hijau ada current mengalir. Maksudnya mana current tu dapat potential difference daripada bateri EMF1 lah. Okey. So dalam kes ini, macam mana pula kita nak kira internal resistance ni? Okey, tak apa. Dalam kes ini dia dah kata dah kalau kita tutup dua-dua switch, LAC sama dengan 10 cm. Baik. Kita boleh buat balik. Guna balik equation potentiometer tu. Macam mana nak cari equation potentiometer tu, apa maksud saya? Tengok balik apa dengan apa. EMF sambung dengan LAB. Dah tak ada resistor dekat situ kan. So equation kita sama dengan EMF LAB. LAC lah. Okey. LAC kita tak boleh cakap EMF1 pasangannya LAC. Tak boleh. Kalau kita tulis EMF1 pasangan LAC tak boleh. Sebab sekarang ni apa yang dah berlaku, ada current mengalir dalam internal resistance. Yang saya bulatkan dengan warna merah ni. Jadi EMF1 ini tak sama dengan voltage AC. Saya tulis balik sini. EMF1 dia tak sama voltage dengan VAC. Dia tak sama. Pasal adanya current yang mengalir pada internal resistor. Jadi apa yang saya boleh tulis? Yang sama adalah dua titik. PQ. VPQ. Sama dengan VAC. When galvanometer reading is 0, VPQ sama dengan VAC. Tak ada current yang mengalir antara A dengan P, Q dengan C. Okay, ingat kita tak boleh kata EMF1 sama dengan VAC. Sebab adanya internal resistance dan ada current yang mengalir dalam circuit bawah tu. So internal resistance dah bagi efek. So tak apa, kita tulis VPQ. VPQ LAC. VPQ LAC. So kalau kita tengok dalam kita punya equation ini, LAB ada, LAC ada, EMF ada. Kita boleh cari VPQ. Apa kaitan VPQ itu dengan internal resistance? Tak apa, kita cari dulu VPQ. EMF 2 volt bahagi dengan VPQ. Sama dengan 100 bahagi dengan 10 cm. Okey, dapat berapa VPQ? Terus dapat voltage di antara titik P dengan Q 100 bahagi 10, 2 bahagi 10. Dapat sama dengan 0.2 volt. Kosong 0.2 volt itu adalah terminal voltage PQ. Terminal voltage PQ. VPQ. Terminal voltage apa? EMF minus IR.
EMF apa ni? EMF 1. Baik. EMF 1 minus IR. Kita nak cari internal resistance. Apa lagi equation yang kaitan dengan ini? Kita tak ada I Kita tak ada I, tak bolehlah cari internal resistance R. Okay, equation yang lain. EMF 1 sama dengan IR plus IR. Okay, itu satu lagi equation. So dah ada dua equation. Cuba saya nak masukkan dulu info. So saya ada 0.2 is equals to EMF 1 tadi kita dah kira 0.492 minus IR. So yang ini kita akan ada 0.492 sama dengan I kali 5 ohm tambah IR. Okay, so kita boleh selesaikan menggunakan simultaneous equation. Equation 1, ini equation 2. Okay, equation 1 tambah equation 2. Saya cuba Saya akan dapat 0.692 sama dengan 0.492 tambah 5I. Okay, IR dah cancel. So saya cari I dulu. Saya akan dapat I sama dengan 0.692 tu mana dapat? 0.2 tambah 0.492 Current dia sama dengan 0.04 ampere. Okay, current kita dapat sama dengan 0.04 ampere. Jadi sumbat masuk dalam equation 1, kita akan dapat internal resistance. Sub into equation 1. So 0.2 is equals to 0.492 minus 0.04 times internal resistance. So berapa nilai internal resistance? Kita akan dapat sama dengan 7.3 ohm. So itu jawapan saya. So konsep apa yang kita pakai kat sini? Konsep yang kita pakai start daripada ni, lepas dapat cari VPQ ni, saya gunakan equation dalam subtopik 3.3, EMF and internal resistance. Yes, itu konsep yang saya pakai. Adapun solution yang dalam nota kuliah awak berbeza dengan solution saya, namun solution dalam nota kuliah tu tetap betul juga. Dapat juga jawapan yang sama. Cuma saya dapat 7.3 pasal saya tak round off nilai EMF 1. Saya pakai 0.492, nota pakai 0.49. Baik, dah 1.58. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada, itu saja. Kecuali MS3. MS3 kekal. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.